Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tentang kemahiran mengelecek ataupun dribble. Okey, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Zainul Hakim bin Azhar, kat metrik DN 200017. Rakan saya, Muhammad Rafi'i bin Bahrin, CN 200130. Muhammad Hairi bin Rohalin, CN 200011. Muhammad Razif bin Razak, AA 200006. Muhammad Jauhar Syakili bin Johari, AA 20070. Okey. Kita start dengan penerangan. Okey, penerangan dalam kemahiran mengelecek. Okey, dalam bola sepak, kemahiran mengelecek adalah salah satu kemahiran yang sukar untuk mahir dan berguna untuk membuat serangan dalam perlawanan. Pemain berusaha untuk mendorong bola untuk ke gawang gol dengan menggunakan kawalan bola secara individu seperti dengan mengelecek bola. Okey, untuk mengelecek ni susah nak macam untuk mahir. Kalau ada talent pun susah, dia kena selalu berlatih. So, kita teruskan dengan yang kedua. Untuk menewaskan pihak lawan, mengelecek boleh membuat pelbagai muslihat dan kekeliruan dari pihak lawan dan dapat menguasai bola dari pihak lawan. Sebagai contoh, Ronaldinho sering menggunakan kemahiran dan tipuan yang rumit seperti elastico untuk mengalahkan pemain lawannya. Okey. Seperti kita tahu, Ronaldinho legend Brazil yang power gila dengan skill dribble dia yang gempak dan Lingardinho legend MU di sebelahnya. Tengok tu dia tengah dribble dengan budak-budak Tottenham. Okey, kita teruskan. Mengelecek dengan keterlaluan tidak mendatangkan sebarang manfaat. Perlu dielakkan juga mengelecek pemain lawan dan cuba menewaskan mereka apabila berada 1/3 dari kawasan yang hampir dengan pintu gol sendiri. Ini kerana jika kita kehilangan bola semasa mengelecek, risiko untuk pihak lawan membuat jaringan adalah tinggi. So, banyak dribble, banyak gelik, banyak gentil. Susah juga kalau terslip ataupun buat mistake macam kita, sebagai contoh Harry Maguire lah, Captain MU. Dia selalu buat mistake dia dribble lepas tu slip ataupun buat mistake, terpassing, opponent dapat bola, counter attack atau gol. Okey, teruskan dengan pertandingan mengelecek. 1. Dapat melepasi pihak lawan. 2. Memudahkan untuk bergerak ke kawasan terbuka. 3. Memudahkan pemain untuk menjadikan gol. Okey, kita teruskan dengan jenis-jenis mengelecek ataupun dribble. Okey, yang pertama low dribble, kedua speed dribble, ketiga step over, keempat elastico, kelima change of pace dribble. Okey, saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi'i bin Bahrin. Nombor metrik saya CN 200130. Saya dari kumpulan 4 iaitu kumpulan menggelecek. Saya adalah pembentang kedua dan saya akan membentangkan mengenai teknik-teknik menggelecek bola. Sebenarnya teknik menggelecek ni juga dilakukan dalam beberapa sukan yang lain seperti bola keranjang, futsal dan juga hoki untuk melepasi pihak lawan dengan mudah. Jadi saya akan menerangkan beberapa teknik yang sering digunakan dalam sukan bola sepak. Teknik yang pertama adalah teknik menggelecek menggunakan bahagian dalam dan juga luar kaki. Kemahiran ini melibatkan kebolehan berlari sambil mengawal bola ke kiri, kanan, ke hadapan atau berpusing ke belakang. Kebolehan melakukan perkara ini dengan baik sangat penting untuk mengatasi pihak lawan.
Menggelecek boleh dilakukan dengan menggunakan sebelah kaki. Biasanya bahagian dalam dan luar kaki digunakan untuk menggelecek. Untuk melakukan teknik ini, pemain haruslah berada dalam kedudukan bersedia, berdiri di belakang bola sambil mata memandang bola. Dengan menggunakan bahagian dalam kaki kanan, gerakkan bola ke kiri. Badan condong ke kiri dan tangan dibuka di sisi dengan lutut kiri dibengkokkan sedikit. Ini bertujuan untuk menipu pihak lawan, dan apabila pihak lawan sudah tertipu, tolak bola ke kanan iaitu ruang yang kosong menggunakan bahagian luar kaki yang sama dan badan condong ke kanan. Saya akan tunjukkan beberapa aksi yang dilakukan oleh Lionel Messi menggunakan teknik ini. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat, Messi tidak menggunakan banyak skill yang susah untuk dibuat seperti step over. Beliau hanya menggunakan teknik ini iaitu menolak bola menggunakan bahagian dalam dan luar kaki untuk melepasi pihak lawan sekaligus dapat menjaringkan gol. Teknik yang kedua adalah teknik menggelecek untuk pelajuan. Dalam beberapa situasi, itu tidak perlu menggelecek dengan jarak yang dekat dan terlalu rapat dengan pemain lawan. Sebagai contoh, apabila kita menerima bola hantaran daripada ruang yang terbuka antara pemain tengah dengan pertahanan pihak lawan. Dalam situasi ini, kita perlu menggelecek bola dengan pantas. Tolak bola beberapa kali ke hadapan dalam ruang yang terbuka ataupun open space, pecut ke arahnya dan kemudian tolak semula bola. Gunakan sepenuhnya permukaan bahagian luar kaki untuk menolak bola ke hadapan. Biasanya teknik ini digunakan oleh pemain-pemain yang pantas seperti Mbappe dan juga Gareth Bale. Saya akan tunjukkan aksi yang dilakukan oleh Gareth Bale sewaktu menentang FC Barcelona. Baik, jika anda dapat lihat, apabila Gareth Bale menerima bola, beliau terus menolak bola ke bahagian yang kosong dan terus berlari ke arahnya untuk menjaringkan gol. Sekian saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razi bin Razak dengan nombor metrik AA200006 dari PPD DAE. Saya daripada bola sepak Seksyen 2 akan menerangkan tentang latihan menggelecek bola 1, iaitu menggelecek bola antara kon. Latihan menggelecek bola antara kon ini memerlukan aspek seperti berikut. Yang pertama ialah tempat latihan. Ia memerlukan tempat latihan yang luas, sebagai contoh di padang. Selepas itu, ia juga memerlukan senaman sebelum dan juga selepas latihan agar badan kita kekal aktif. Seterusnya, masa diperuntukkan untuk melakukan latihan ini ialah 10 hingga 15 minit sehari. Peralatan yang diperlukan ialah bola sepak yang mempunyai isi padu angin yang cukup dan juga kon sebagai pihak lawan ataupun dipanggil sebagai dummy yang mencukupi. Seterusnya, penerangan tentang aktiviti ini ialah berlari dengan bola. Cara susun benang di antara kon yang dibariskan jarak 2 meter antara satu pergi dan balik. Seterusnya, mata haruslah pandang hadapan 2 meter bola. Gunakan bahagian dalam dan luar kaki saat mengawal bola. Gunakan kaki kiri dan kanan saat mengawal bola. Dan paling penting ialah imbangkan badan. Sebagai contoh di dalam video tersebut.
Baiklah, seperti anda semua lihat dalam video ini, kita dapat menyaksikan sekumpulan pemain bola sedang berlatih menggelecek bola di antara kon. Kita dapat lihat susunan antara kon mereka ialah 2 meter. Mereka pergi dan balik, mereka mengawal bola dengan kaki, mengimbangkan badan dan sebagainya. Kemahiran menggelecek ini membuatkan mereka dapat menguasai bola di kaki mereka dan menggerakkannya melepasi pertahanan lawan. Ini sangat berfungsi ketika kita sedang di dalam keadaan menyerang pasukan lawan. Mereka akan terpesona dengan kita punya kemahiran menggelecek. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jauhar Syakili bin Johari. Nama metrik saya AA200721. Saya daripada kumpulan 4, iaitu kumpulan grup menggelecek. Sekarang saya akan membentangkan tentang latihan menggelecek bola yang kedua. Okey, latihan menggelecek bola yang kedua ini adalah latihan menggelecek berseorangan 1 lawan 1 ataupun dikendali sebagai latihan 1 by 1. Latihan ini memerlukan beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah dari segi tempat latihan, iaitu latihan ini perlu dilakukan di padang, dan aspek yang kedua adalah senaman. Senaman bagi latihan ini perlu dilakukan sebelum dan juga selepas latihan. Organisasi bagi latihan menggelecek 1 by 1 ini adalah berdua di antara dua pemain, iaitu pemain A dan B menggunakan sebiji bola. Ulangan sesuai bagi latihan ini adalah 7 hingga 10 kali sehari. Okey, seterusnya penerangan tentang latihan 1 by 1 ini. A menggelecek bola di hadapan B yang berada di sebelah garisan dengan menggunakan bahagian dalam, luar atau tapak kaki. A perlu menggelecek bola sehingga melintasi garisan B. Apabila A berjaya melintasi garisan B, bola diberikan kepada B dan latihan bermula semula kembali kepada B. Jika B berjaya merebut bola sebelum A melintasi garisan B pula, B boleh mula menggelecek sehingga melintasi garisan A. Tumpuan bagi latihan 1 by 1 ini adalah untuk yang pertama, menggunakan tapak kaki untuk menarik bola. Yang kedua pula ialah kawal bola berhampiran dengan kaki. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah pengawalan bola ketika bertahan dan menyerang. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hairi bin Nur Ali. Nombor metrik CN200011. Saya daripada kumpulan 4. Tajuk tugasan ialah menggelecek bola. Fokus utama topik saya ialah berkaitan dengan menjaga pengendalian bola yang baik. Latihan menggelecek ini adalah untuk melatih pemain menjaga bola yang baik. Latihan ini memerlukan aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, tempat latihan, iaitu padang ataupun futsal, kort futsal. Yang kedua ialah senaman sebelum dan selepas latihan. Organisasi yang diperlukan ialah berdua di antara dua pemain A dan B dengan menggunakan sebiji bola. Penerangan, saya akan bagi sedikit penerangan tentang cara untuk mengendali bola dengan baik. Yang pertama, pastikan lutut dibengkokkan agar tetap rendah ke tanah. Maksudnya pusat graviti yang lebih rendah memberi anda keseimbangan yang lebih baik. Menolong anda terus berdiri semasa anda menukar langkah dan arah. Yang kedua, dribble dengan sisi kaki anda ketika menghampiri pemain pertahanan. Iaitu menggunakan sisi kaki memberi anda kawalan yang paling pantas dan menjadikannya mengiring bola sempurna ketika anda berada di bawah tekanan. Yang kedua, jauhkan bola dari kaki ketika membawa bola. Kawalan ini dipanggil mid-range, di mana pemain menjauhkan bola sejauh 3 hingga 5 kaki ketika membawa bola. Latihan ini dapat melepasi pertahanan
dengan mudah dan pantas. Okey, saya akan share video berkaitan dengan latihan mengelecek bola, iaitu cara mengendali bola dengan baik. When approaching defenders, Okey, kat sini kita dapat lihat cara diorang bawa bola dengan menggunakan sisi kaki. Ini dipanggil the nash. Dengan membawa bola dengan sisi kaki. keeping the ball within 1 to 2 feet with each touch makes it difficult for defenders to steal the ball, allowing you to dribble through defenses more easily. This type of dribbling, mid-range. With call this type of dribbling with greater speed. Your touches enables you to move forward with greater speed. Di mana pemain harus membawa bola jauh 3-5 kaki ketika membawa bola. Mid-range dribbling is most useful when you have large amounts of space between yourself and defenders. Yang saja daripada saya. Terima kasih.